Bila kita kata kita mengabdikan diri, apa maksudnya? Maksudnya kita bekerja pada seseorang, betul tak? Maksudnya kita bekerja pada seseorang. Apa makna kerja? Rasanya pernah cakap dulu ni. Ni revise balik. Okey, apa makna kerja ni tuan-tuan? Kerja maknanya the expenditure of our time and energy. Itu makna kerja. So bila kita mengabdikan diri, makna kita bekerja, kita gunakan kita punya tenaga, masa dan tenaga untuk seseorang, untuk sesuatu. Jadi bila kita sebut kat sini, wahai Tuhan, hanya Engkau sahaja ya Allah, aku menggunakan masa dan tenaga aku untuk Engkau. Ingat tuan-tuan, ayat ini adalah basis for the whole of our religion. Basis. Kita punya visi ni duduk kat sini. Satu ayat ini dia mewakili semua ayat Quran yang lain. Okey, pengabdian itu adalah asas dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak tengok kat sini tuan-tuan, okey, kalau kita kata hanya Engkau yang kami mengabdikan diri, kalau kita tengok ayat tu sendiri, susunan ayat tu tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, sepatutnya susunan ayat tu mesti na'budu iyyaka. Kami mengabdikan diri kepada Engkau, betul tak? Itu dalam, kalau kita tengok susunan ayat. Okey, tapi itu balik kan? Okey, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi penekanan ke situ. Dan ini adalah ikrar kita pada Allah tiap-tiap hari. Perjanjian kita yang kita pernah buat pada Allah semasa kita di alam roh dulu, dan Allah suruh ulang perjanjian ini tiap-tiap hari dalam kita punya solat. Berapa kali? Kira lah, saya 18 kali kan, dalam tiap-tiap rakaat solat kita. Okey, kita berjanji pada Allah tiap-tiap hari, ya Allah, hanya Engkau kami mengabdikan diri. Kami menggunakan semua tenaga kami, aktiviti kami semata-mata kami buatkan Engkau. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan, betul ke apa yang kita cakap? Betul ke apa yang kita cakap? Nampak. Itu sebab Allah sebut di antara ciri-ciri orang yang, dia apa tuan-tuan? Di antara ciri-ciri orang yang dipanggil ulul albab. Ulul albab ni makna apa tuan-tuan? Orang yang bijaksana. Tuan-tuan buka pada surah Al-Ra'd kan? Kita nak ambil sebagian dari tafsiran ni. Juzuk yang ke-13, surah yang ke-13. Juzuk yang ke-13, surah yang ke-13, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Okey, mula-mula tuan-tuan tengok pada ayat ke-19 tu. Di hujung ayat ke-19 tu, Allah kata apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya Allah kata orang yang dapat ambil pelajaran. Orang yang tiap-tiap hari boleh dapat pelajaran. Maknanya orang yang bijaksana itu adalah dipanggil ulul albab. Apa makna ulul albab tuan-tuan? Perkataan ulu dalam bahasa Arab maknanya yang empunya. Al-albab apa makna? Pintu, yang empunya pintu. Kenapa dia panggil yang empunya pintu? Sebab pintu ni tempat masuk. Okey, maknanya orang yang punya pintu tuan-tuan, dia punya pemikiran dia mudah nak masuk ilmu. Mudah nak masuk ilmu, itu sebagai ulul albab kalau kata. Maknanya mudah masuk ilmu, dan dalam bahasa yang sebenarnya adalah orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana sahaja yang boleh ambil pelajaran, yang boleh belajar setiap hari tuan, orang bijaksana ni. Kerana Allah sebut siapa di antara ciri orang bijaksana ini? Orang yang kata alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Allah kata mereka adalah dalam ayat Quran, kaedah itu ada tafsir dia. Kadang-kadang apabila selepas satu ayat, lepas ayat tu ada allazi. Bila datang allazi, kebanyakan perkataan yang datang selepas itu dia nak explain ayat sebelum ni. Ayat sebelum tu belum habis. Okey, kalau dia kata sesungguhnya yang ambil pelajaran itu adalah orang yang bijaksana, kalau datang allazi maknanya siapa orang yang bijaksana tu Allah nak elaborate lagi. Allah kata orang yang bijaksana ni siapa? Allazina yufuna bi ahdillah. Mereka yang
memenuhi perjanjian mereka dengan Allah dan mereka tidak melanggar mereka punya ikrar dan perjanjian tersebut. Apa perjanjian kita tuan? Tiap-tiap hari iyyaka na'budu. Nampak. Itu sebab tuan-tuan bila kita baca bacaan dan sembahyang ni, kita kena internalize what we see Kita kena faham and internalize it and apply. Sekarang ni tiap-tiap hari kita cakap sebab saya dah cakap dulu, bila kita solat, innama yunajinallah, kamu bercakap dengan Allah. Jadi Allah kata, wahai manusia, itu dalam hadis Rasulullah SAW okey, perhatilah apa yang kamu cakap. Apa yang kita cakap tuan? Iyyaka na'budu. Ni sekejap lagi kan kita akan cakap lagi. Iyyaka na'budu. Tapi kita kena perhati apa yang kita cakap. Apa maksud iyyaka na'budu? Wahai Tuhan, hanya Engkau kami mengabdikan diri. Apa maksudnya Engkau kami mengabdikan diri? Semua aktiviti kehidupan kami, ya Allah, kami berazam akan ikut peraturan Engkau. Itu yang dikata pada bismillah yang kita belajar dulu. Apa makna bismillah? Kalau saya duduk dalam majlis ni, okey, kalau saya duduk dalam majlis ni tuan-tuan, perkataan duduk dalam bahasa Arab apa? Perkataan duduk jalasa. Okey, itu sebab dia panggil majlis. Tempat duduk tu dia panggil majlis. Okey. Sebab bahasa Arab ni dia one root word tuan-tuan. Daripada jalasa tu dia boleh pecah banyak. Okey. Dia ada 114 perkataan boleh pecah daripada satu perkataan. Itu kaya bahasa Arab. Satu perkataan boleh pecah 114 perkataan. Okey. Jadi perkataan jalasa tadi, okey, kalau saya cakap bismillahirrahmanirrahim dulu kita belajar pada bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim tu perkataan dia pun tak lengkap Sebab apa? Sebab dimulai dengan kata sendi. B, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kenapa dia tak lengkap tuan? Sebab Allah kosongkan perkataan yang pertama untuk kita isi. Okey, maksud apa? Okey, kalau kita cakap bismillahirrahmanirrahim, kalau kita duduk dalam majlis cakap apa? Ajlisu. Kalau kita duduk dalam majlis ni, kita duduk untuk belajar, kita panggil adrusu. Asal dari perkataan darasa. Jadi adrusu bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apa makna saya belajar dengan nama Allah? Saya belajar hari ini ikut peraturan Allah.